Apa tadi ya? Ah, ni Assalamualaikum. Rafi. Waalaikumsalam. Yes. Okey, jap. Baik, boleh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Dapat juga Dapat, Ah, dapat. Ah, Rasa macam friendly Artis lah. Live 4 orang macam ni. hari ni jangan je kita dapat langsung macam ni. Hari Rafiq sihat Rafiq Boleh pakai Alhamdulillah, segak. saya alhamdulillah. Pakai segak Rafiq. Tak ada. Gigil ni, gigil. Gigil Gigil. Sama. Kita semua sama. InsyaAllah, insyaAllah. dengar suara semua? Dengar. Dengar. Mulakan Boleh, silakan. Apa tu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis, kita mulakan bacaan kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan pada semua yang hadir pada malam ini. Tidak dilupakan juga pada ahli-ahli panel undangan kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir di ID Live Al-Falah malam ini. Okey, topik yang akan kita bincang pada malam ini adalah kemahiran komunikasi dan keberkesanan dakwah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan 3 ahli panel kita yang dalam ID Live kita sekarang ini. Yang pertama, dia nampak malu tetapi peta berkata iaitu Saudara Azrul. Saudara Azrul, awak apa khabar? Alhamdulillah. Saya sihat sedikit. Tambah sihat. Alhamdulillah. Saudara Azrul merupakan Presiden Kelab Dinamis. Selamat datang juga saya ucapkan. Okey, saya akan perkenalkan kita yang kedua iaitu dia merupakan seorang yang penuh dengan ciri kepimpinan iaitu Saudara Irfan Arif bin Muhammad Rizwan merupakan mantan majlis Wakilan Pelajar Jabatan Cawangan Johor sesi 2018 dalam 2018-2019. Maafkan saya. Selamat datang saya ucapkan pada Irfan Arif. Saudara Irfan Arif sihat? Okay. Alhamdulillah, sihat. Pak kata Azrul bertambah sihat kat sini. Apa dia? Pak kata Saudara Azrul bertambah sihat kita kat sini. Oh ya, betul. Alhamdulillah. Okay, dan ahli panel kita yang terakhir iaitu Saudara Muhammad Rafiq Hakimi bin Abdullah merupakan Presiden Islamic Rim and Management iaitu Kelab Irama. Selamat datang saya ucapkan berbalik soalan yang sama. Adakah anda sihat? Sihat, alhamdulillah. Sampai 2 kali pula. Alright. Yes. Sebelum saya mulakan perbincangan ini, izin saya mengupas sikit tentang tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini. Iaitu dakwah dengan bijaksana atau berhikmah, bermaksud dakwah yang bergantung mengikut keadaan dan suasana. Urusan dakwah dianggap juga sebagai kerja kebaikan kerana ia memabaikan usaha mengembangkan Allah SWT. Maka pada malam ini kita akan mengupas tentang kepentingan kemahiran komunikasi dan berdakwah. Pada semua sebelum kita mulakan persoalan terhadap panel kita, para penonton boleh kemukakan soalan di chat bawah dan nanti akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan pertama saya ingin bertanya pada Saudara Azrul. Apakah pendapat anda tentang halangan atau cabaran untuk berdakwah pada masa kini? Assalamualaikum semua. Saya Azrul bin Azhar, Presiden Kelab Dinamis. Jadi saya akan rangka tentang halangan atau cabaran dakwah pada masa kini. Kita berbalik pada asas iaitu dakwah.
apa itu dakwah? Dakwah bererti mengajak atau menjemput dari segi bahasa, dan dari segi istilah pula, dakwah adalah tindakan untuk mengajak atau menyeru seseorang individu untuk memeluk agama Islam. Apa kita dapat lihat halangan dan cabaran dakwah pada masa dulu dan pada masa kini memang ketara perbezaan dia. Dakwah pada zaman dulu dan sekarang memang sangat berbeza. Jika dulu nabi-nabi kita dikurniakan mukjizat untuk meyakini kewujudan Allah, supaya orang bukan Islam dapat memeluk Islam dengan cara mengagumi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi kita. Dan cabaran pada masa lalu memang mencabar kerana mahu mengislamkan ramai orang. Niat dengan mengislamkan ramai orang, hasilnya pada masa kini terlampau ramai orang Islam sehingga di setiap negara di pelosok dunia pasti akan ada orang Islam. Tidak kira di Indonesia, Bulgaria sekalipun, Azerbaijan, pasti akan ada orang Islam. Alhamdulillah dengan perkara tersebut. Dan pada masa kini, pada saya dakwah Islamiah sedang memasuki era baru peralihan zaman. Umat Islam sedang berada dalam era yang dikenali sebagai masyarakat terbuka. Arus globalisasi dan revolusi dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat telah menjadikan masyarakat terbuka sebagai satu realiti. Selaku umat Islam yang berpandangan positif, era peralihan zaman ini harus dijadikan peluang dan cabang untuk kita meningkatkan penyampaian ajaran agama Islam. Kita perlu meningkatkan seluruh saluran dan ruang hebahan untuk memastikan ajaran agama Islam tersebar dan membangunkan masyarakat berdasarkan panduan dan pedoman Al-Quran. Cabaran yang hebat dalam dakwah masa kini adalah teknologi. Teknologi yang kita pakai sekarang ni, teknologi media sosial, internet, cabang-cabang seperti itu, dengan adanya komputer, telefon pintar, media sosial membuatkan manusia semakin lalai. Umat Islam juga mula mengagumi teknologi. Kerana teknologi dapat menemukan segala pencarian mereka. Kita sebagai murid, student sekalipun, untuk mendapatkan maklumat pasti akan cari di Google dan internet dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, mereka mula mencari hadis dan ayat Al-Quran di dalam internet. Dan mereka mula lebih mempercayai internet yang belum tentu kesahihannya. Bukan semua daripada internet itu boleh dipercayai. Kita juga perlu rujuk kepada yang pakar. Dan pada saya, dakwah pada masa kini memang mencabar lagi-lagi dari segi pendakwah. Kerana pada saya, sekarang ni kita berada di zaman fitnah. Fitnah berleluasa. Di mana jika kita tengok dalam internet, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, jika ada video-video pendek, ustaz-ustaz beri ceramah, ustaz-ustazah beri ceramah, pasti akan ada satu dua komen yang mencaci, mencerca. Sedangkan kita sebagai manusia biasa yang kurang ilmu pengetahuan tentang agama kan, sepatutnya menghormati pandangan ustaz dan ustazah kan. Kita perlu menuntut pada yang pakar, bukannya kita memaki, mencerca, mula maki hamun ustaz dan mula tak percaya dengan pendakwah-pendakwah. Pendakwah-pendakwah harus berhati-hatilah kerana sekarang zaman fitnah. Dan saya juga tengok umat Islam kadang-kadang mula tak percaya dengan pendakwah-pendakwah kerana ada pendakwah yang mula bertelagah pertelingkahan antara pendapat, hadis itu, hadis ini. Kalau kita tengok sekarang isu-isu kontroversi antara semualah ustaz-ustaz semua kan. Jadi benda-benda zaman fitnah ni kita memang kena banyak. Dan satu lagi, dakwah ni bukan sekadar daripada pendakwah ustaz-ustaz terkenal, ustaz-ustazah. Daripada segi yang dekat dengan rumah kita pun kadang-kadang tablik-tablik di rumah kita. Datang kat rumah kan, bagi salam, kena halau, itu kesian tu. Kena halau kan. Sepatutnya dia dah bagi salam tu kita layan. Sebab saya tengok ada je yang halau tablik ni, sedangkan diorang nak dilayan seperti manusia biasa. Dengar apa yang diorang cakap, bukan lama sangat pun, diorang masa. Kan, diorang dapat pahala, kita dapat ilmu, kita pun dapat pahala. Betul. Jadi umat pada saya, kalau zaman Nabi dulu, orang bukan Islam yang menolak ajaran Islam. Tapi sekarang saya tengok umat Islam yang menolak ajaran Islam. Itu pada saya yang tak sedap lah didengar kan. Itu sepatutnya sebagai orang Islam perlu menyokong lah mana-mana institusi agama, institusi ceramah, ustaz tu semua kan. Pada saya dan kita sebagai murid,
sebagai seorang kawan-kawan pun boleh berdakwah sebenarnya dari segi menegur kawan-kawan jika buat salah, lewatkan solat. Dan saya pun ada satu cerita di mana seorang sahabat saya dalam 2-3 tahun lepas rajin pergi ke surau Maghrib dan Isyak menaiki motosikal setiap hari. Alhamdulillah istiqomah. Dan ada dalam 2-3 rumah dekat situ mula perasan yang dia setiap hari datang surau. So bila macam dia penanda aras tau sahabat saya ni. Bila dia lalu je depan rumah, oh maghrib dah nak masuk ni. Bila dia balik je, oh maghrib dah habis ni. Dari penanda aras tau. Jadi makin lama 2-3 rumah tu dah lama mula solat Jumaat pula dekat surau, kat masjid. Maksudnya kadang daripada tindakan yang kita tak sedar tau. Benda-benda macam ni yang kita berdakwah. Kan dari segi perkataan, kita berhujah tak. Kadang dari segi tindakan kan. Kita boleh menarik orang-orang bukan Islam. Jadi cabaran dan halangan tu saya dah cerita panjang lebar lah. Tapi yang cabaran dia internet. Itu saja. Terima kasih. Saya teruskan pada tuan moderator. Jadi saya. Okey, itu betul tu dan saya bersetuju tentang pandangan saudara Azrul. Okey, apa pendapat ahli panel lain tentang perkongsian Azrul? Betul. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Azrul katakan. Memang saya rasa penuh dengan input lah katakan So sama-samalah kita ambil maklum dan juga kita kongsikan kepada rakan-rakan yang ada insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Seterusnya soalan kedua saya ingin bertanya kepada saudara Irfan. Iaitu ialah Ya, silakan. Soalan apa tu? soalannya Jangan berat sangat soalan Susah. tengok nampak Risau gitu benda first time apa okey soalannya Tak apa, boleh silakan. Santai-santai je. okey. Soalannya berbunyi begini. Bolehkah saudara Irfan mengemukakan tentang pentingnya bila kita tetapkan objektif dalam berdakwah? Objektif dalam berdakwah. Boleh insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang saya ucapkan kepada saudara moderator yang segak lagi beraya. Formal malam ni Right, dan juga tidak lupakan rakan-rakan panel yang saya rasa cukup hebat pada malam ni. Kita ada saudara Azrul, Presiden Dinamis, kita ada saudara Rafiq, boleh katakan rakan seperjuangan dalam irama terlebih dahulu. Okay, sekarang jadi presiden dah dia sekarang ni. Dan terima kasih tak tinggal juga kepada Kelab Al-Falah kerana sudi menyebut saya sebagai salah seorang panel lah untuk bersama dengan kalian semua. Jadi yang kita raikan, yang kita kasih para penonton, viewers di live IG Al-Falah UiTM Johor untuk perkongsian kita pada malam ni lah. Baik, saya teruskan dengan persoalan yang diajukan sebentar tadi oleh saudara Akid berkenaan dengan objektif dalam kita menyampaikan dakwah. Sebentar tadi kita ada dengar saudara Azrul ada katakan ada memberikan sedikit orang kata point berkenaan dengan maksud dakwah itu sendiri. Jadi sebagai seorang yang orang kata khalifah kan, sebab kita ada di muka bumi ini, Allah utuskan kita sebagai seorang khalifah. Jadi kita perlu faham maksud dakwah itu macam mana. Sebab sebelum kita nak mulakan suatu perkara, contohnya macam kita nak belajar, kita harus tahu apa yang kita nak belajar, betul? Jadi sama juga dengan berdakwah. Kita harus tahu dan kita perlu faham apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak dakwahkan. Jadi sebentar tadi Azrul ada katakan sedikit, ada juga kipaskan sedikit tentang maksud dakwah itu sendiri. Jadi izinkan saya untuk saya bacakan sedikit potongan ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 104. Allah ada firman dalam Al-Quran ayat 104 Ali Imran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, yang ini menyuruh kepada orang berbuat ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi daripada ayat ini kita dapat lihat bahawasanya kita sebagai khalifah, memang kita diseru ataupun kita diminta untuk mengajak di rakan-rakan di sekeliling kita, tidak kisahlah siapa pun, untuk sama-sama buat kebaikan. Sebab kebaikan yang kita buat ni hasilnya nanti akan menjadikan kebahagiaan kepada orang lain. Betul? Tak ada orang dalam dunia ni buat kebaikan memberikan kesedihan. Ada ke? Saya rasa tak ada kot. Semua orang bahagia bila mana kita buat kebaikan. Jadi itu konsep utama dalam berdakwah. Kita buat kebaikan, kita mengajak kebaikan sebab kita nak melihat kepada kebahagiaan yang kita akan kecapi selepas itu nanti. Jadi itu kita perlu faham maksud dakwah kita sendiri. Itu yang pertama. Dan seterusnya, kita perlu melihat kepada tujuan kita berdakwah. Apa sebab utama kita nak berdakwah? Yang pertama sudah pasti untuk kita menyampaikan ilmu yang kita ada, betul? Alright, sebab orang kata niat itu segala-galanya. Okay? Bila mana niat itu betul, maka setiap apa yang kita buat selepas itu insyaAllah akan dipermudahkan, akan dilancarkan dan sebagainya. Jadi apapun, niat perlu ada yang baik untuk kita berkongsi, untuk kita menyampaikan ilmu, untuk kita menyampaikan sedikit orang kata
apa yang kita ada dalam diri kita ni yang kita dapat dari orang lain, sebab kita diri pun dapat ilmu daripada orang lain. Right? Sebab kita bukan orang-orang yang lahir-lahir dah ada ilmu, tak ada. Kita belajar. Okay? Every day is a learning process. So, apa yang kita dapat, kita harus kongsikan. Dan apa yang kita kongsikan itu bukan sahaja sekadar untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita juga. Sama-sama kita mengimbas kembali orang kata kan, kita memantap kembali ingatan kita dalam setiap perkara yang kita ada. Jadi itu sedikit kupasan yang saya boleh berikan tentang objektif dalam menyampaikan dakwah. Pertama, kita perlu faham maksud dakwah itu sendiri. Dan yang kedua, kita perlu faham tujuan kenapa kita nak berdakwah. Dan seterusnya saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan sekalian, bila mana kita nak berdakwah, kita perlu ada cara kita tersendiri. Kan? Kita lihat pada hari ini, ramai orang kata ulama ataupun ustazah yang ada di negara kita ini, ada cara mereka tersendiri. Ada yang cara penyampaiannya cukup santai, tapi sampai. Ada orang penyampaian dia keras, tapi sampai juga. Ada orang yang penyampaian dia tegas dan memberikan kesan paling mendalam. Jadi kita sebagai seorang khalifah, sebagai orang biasa ni pun boleh berdakwah dengan cara kita sendiri. Sebab dalam dakwah ini ada banyak cara. Tak boleh dengan perbuatan, kita pergi dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, kita pergi dengan perbuatan. Seperti mana saudara katakan tadi lah kan. Cerita dia, kawan dia pergi masjid hari-hari. Menyebabkan orang sekeliling itu dapat melihat, oh perubahan yang ni kita perlu ikut. Sebab ni benda yang baik. Sebab tu diikut. Jadi itu salah satu dakwah yang kita boleh buat. Sebab ada orang, dia tak boleh menyampaikan dengan lisan. Jadi dia buat dengan perbuatan. Jadi ada orang yang tak boleh buat dengan perbuatan. Dia suka bercakap, so dia bercakap dengan orang. So, bila mana dia bercakap, bila mana dia buat tu menjadi asbab pada orang yang ikut dia apa yang dia buat. Jadi sebab tu saya katakan di awal tadi, setiap kebajikan, setiap kebaikan yang kita buat ni adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Di akhirat nanti, di dunia nanti. Di akhirnya nantilah. Kebajikan yang kita buat ni memberikan kebahagiaan kepada orang di sekeliling kita. Itu kita harus faham. Dan kita perlu ada orang kata role model lah. Kan seperti mana Azrul katakan tadi, bila mana kita nak berdakwah, bila mana kita nak menyampaikan sesuatu, kita perlu berdamping ataupun kita perlu berguru dengan para ulama, para ustaz dan para ustazah. Sebab kita ni insan yang lemah sebagai manusia. Sebab kita, suka juga saya ingatkan, tak semestinya kita sebagai orang biasa ni yang bukan dari sekolah tahfiz, yang bukan dari sekolah agama, tak boleh berdakwah. Itu silap. Kan? Betul tak saya kata? Siapa-siapa boleh berdakwah. Sebab berdakwah ni bukan melihat kepada personality orang. Betul lah. Personality itu segala-galanya. Tapi tidak perlulah orang kata kalau kita pakai baju biasa tak boleh berdakwah. Boleh. Dan bila mana orang menyampaikan dakwah, jangan melihat kepada orangnya. Lihat kepada apa yang disampaikan. Sebab apa yang disampaikan itu kalau benda yang baik, kita perlu ambil dan kita perlu ikut. Dan kita laksanakan. Sebab di akhir nanti, kita sama-sama yang dapat manfaat dan pahalanya. So tak ada salahnya. Ataupun tak perlu pun kita nak menghukum. Oh, contohlah, anda kata tiba-tiba Rafiq datang kat saya dengan berpakaian seluar jeans, baju, apa orang kata sleeveless, sampaikan dakwah. Apa maksud saya perlu judge dia? Rafiq, kau tak boleh sampaikan dakwah kat aku sebab pemakaian kau sendiri tak. Tapi saya harus melihat kepada konten yang dibawa oleh Rafiq, apa objektif dia, apa tujuan dia, kenapa datang kepada saya dan apa yang nak dia sampaikan. Jadi saya sebagai orang yang punya banyak kekurangan, saya perlu dengar dan faham dan apa dan cuba dapatkan apa yang Rafiq nak sampaikan. Itu saya katakan tadi, tak bermaksud kita bukan daripada background agama tak boleh berdakwah. Boleh. Siapa saja boleh berdakwah. Tapi harus ada ilmu yang cukup baik. Harus ada pemahaman yang cukup baik dari agama Islam. Tak kisahlah apa-apa ilmu pun. Jadi untuk kita dapatkan pemahaman yang baik, kita harus berdamping, kita harus berguru dengan para ulama, ustaz dan ustazah. Jadi banyak platform yang ada sekarang ni yang boleh kita yang boleh kita capai. Kita di Instagram, kita boleh je dapatkan jawapan-jawapan yang kita kurang faham. Melalui Instagram, kita boleh saja DM ustaz-ustazah yang ada dalam negara kita ini. Kan kita ada YouTube channel. Banyak kita punya para ustaz, para ulama dah mula berkongsikan ilmu mereka di YouTube channel. Jadi kita boleh dapatkan di mana saja. Yang penting nak atau tak nak saja. Jadi itu yang penting. Jadi saya rasa cukup katakan itu saja perkongsian saya sebab saya rasa Rafiq pun dah tak sabar nak berkongsi input-input yang ada pada Rafiq. Jadi saya buat sedikit recap kepada rakyat penonton yang baru join, di mana objektif untuk kita berdakwah ni yang pertama, kita perlu faham maksud dakwah itu sendiri, kita perlu ada tujuan kenapa kita nak berdakwah dan kita perlu ada cara tersendiri dalam menyampaikan dakwah. InsyaAllah dengan segala asbab kebaikan yang kita buat dalam menyampaikan dakwah itu mampu memberikan kebahagiaan dengan ataupun kepada orang di sekeliling kita insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya serahkan kembali kepada saudara moderator insyaAllah. Silakan. Okey, alhamdulillah. Okey, tu kita dapat tengok
Saya tengok apa ni itu saudara Rafiq mulut dah bercakap dari tadi kan? Okey. Okey, soalannya begini. Soalannya adalah bolehkah saudara menceritakan sedikit tentang manfaat media sosial ketika berdakwah? Jadi, Dipersilakan. insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Waalaikumsalam. saudara moderator dan rakan-rakan panel yang lain, iaitu saudara Irfan dan saudara Azrul. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan konteks dakwah, iaitu dipetik dari seni kata bahasa Arab, iaitu dakwah yang bermaksud menjemput atau mengajak. Dakwah bukan satu perkara yang baru dalam peradaban Islam. Ia adalah tindakan untuk mengajak dan menyeru individu untuk memeluk agama Islam. Okey, jadi dakwah saya baca teks sekali sebab saya agak gentar Boleh kan sikit. saya? Okay. Tak apa, kita santai je malam ni. Santai, okey. Dakwah merupakan istilah yang khusus dalam Islam. Ia merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim. Maksudnya setiap Muslim yang berada di atas dunia ni semua memerlukan satu kewajipan yang mempunyai kemampuan dalam sebarang bentuk dan dalam setiap kesempatan. Dakwah merupakan tugas para rasul dan perintah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan juru dakwah pertama semenjak agama Islam diturunkan. Okey, jadi dalam konteks ni kita tahu yang dulu Nabi Muhammad berdakwah. Yang pertama saya nyanyikan satu lagu lah daripada sekolah Muhammad. Ini yang mahal ni. Daripada sekolah Muhammad, iaitu daripada kumpulan Izdan. Lagunya berbunyi, bermula dengan rahsia akhirnya terbuka. Macam tu. Okey, sikit jadi kita dapat tahu yang Nabi Muhammad dia berdakwah secara bersembunyi, secara berahsia dulu, baru dia berdakwah secara terbuka. Jadi kita berbalik kepada soalan ni, iaitu memanfaatkan media sosial dalam berdakwah. Semua media sosial yang kita miliki seperti Instagram, Facebook dan lain-lain mempunyai dua potensi. Sama ada berpotensi membawa kita menuju ke syurga atau ke neraka. Dia agak kasar di situ. Tapi kita kena faham, jika kita menggunakan untuk kerjasama dalam kebaikan, menyebarkan, memotivasi orang untuk beramal dan taat kepada agama, boleh jadi pada saat kita meninggal, kita tetap memperoleh pahalanya. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk menyebarkan kemaksiatan, mengajak orang lain untuk bermaksiat, boleh jadi pada saat kita meninggal dunia, maksiat itu belum hilang. Allah SWT akan melimpahkan dosanya disebabkan oleh kemaksiatan orang lain. Berhati-hatilah dalam penggunaan media sosial, di mana disitulah wujudnya dosa dan pahala. Ada dosa jariah dan ada juga pahala jariah. Marilah kita menggunakannya untuk kebaikan. Jadi media sosial sebenarnya adalah sejenis media yang digunakan terus secara bertalian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan yang tersendiri. Perhubungan dakwah dalam Islam tak tertumpu kepada satu cara yang khusus saja. Seperti kalau kita hari ni kita dijemput untuk bagi dakwah dalam maksudnya kita kena bagi talk dalam live ni kan. Maksudnya bukan hari ni saja kita boleh berdakwah dengan 32 orang yang mata memandang ni untuk berdakwah kepada mereka. Tapi kita boleh berdakwah bila-bila masa saja. Bukannya kita dapat payment untuk ceramah di masjid kan, ataupun kena keluar TV baru kita boleh berdakwah. Salah lah cara macam tu. Okay, jadi banyak cara dakwah. Salah satunya cara yang paling relevan sekarang ialah menggunakan platform media sosial. Berdakwah melalui media sosial dapat menjangkau pengguna, tidak kira usia dan tiada batasan agama. Itu yang paling penting. Penonton di sosial media adalah bukan kita orang Islam saja yang menggunakan media sosial, tetapi orang non-Muslim, orang-orang kafir tetap akan lalu kita punya, maksudnya akan berinteract lah dengan kita. Kita takkan fikir yang non-Muslim nak pergi dengar ceramah, pergi masjid. Non-Muslim takkan pergi ceramah, takkan nak pergi masjid untuk dengar ceramah untuk dan sebagainya lah.
Jadi media sosial ini merupakan satu platform yang bagus sebenarnya untuk buat kebaikan. Sekali post tak delete, dakwah tu berjalan je. Faham tak? Okay. Jadi itulah gunanya media sosial, ada button share, ada button retweet, ada button repost untuk memberi impak sangat besar dalam berdakwah melalui platform ni. Tapi dakwah ni tak semestinya perlu disampaikan secara bersemuka. Jadi kalau kita malu segan nak bercakap depan kamera, bukan satu penghalang untuk kita berdakwah. Saya percaya 70% anak muda sekarang tahu basic dalam editing. Dakwah pun boleh disampaikan melalui poster dengan kod-kod Islamik ringkas. Tak perlu dakwah panjang, sekadar mesej peringatan ataupun hanya forward selawat-selawat Nabi, hanya forward sedikit kebaikan juga dah dapat membadai untuk kita kongsikan kepada orang ramai. Kalau ada talent extra sikit dari edit poster, kita boleh juga dakwah menggunakan montaj pendek, mengedit video, post dekat TikTok, post dekat Reels dan sebagainya. Jadi sebab jarang jumpa orang yang okay. Sorry Kadang saya scroll status di WhatsApp, di story Instagram atau scroll TikTok, ada yang sharekan tentang selawat Nabi, doa-doa permulaan hari. Jadi saya rasa macam serba salah saya nak skip benda tu. Sebab kalau kita tengok benda tu, contoh ayat selawat Nabi kan, kita dengar separuh tu kita rasa serba salah sebab kita orang Islam, kita orang Muslim, kita patut rasa serba salah dengan benda tu. Jadi kita ambil masa sekejap untuk kita ucapkan ataupun kita berdoa dengan benda tu. Jadi kita dapatlah pahala tu. Jadi orang main IG, lepas tu slide story orang yang dia follow. Masa ni lah kita ambil peluang untuk berdakwah. Kalau member tu dia skip story kita, biar je lah. Tapi yang penting, walaupun dalam 50 orang yang menonton kita punya story tu, pasti ada 30% atau 40% yang tengok story tu dengan secara penuh dan dia dapat antipati itu sendiri. Jadi yang seterusnya adalah lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada di era pandemik, iaitu COVID-19 yang melanda satu dunia, yang membuatkan kita semua tak keluar rumah, yang buatkan kita sampai buat dalgona coffee dekat rumah dan sebagainya semua kan. Jadi pada ketika itu, phone kita memang sentiasa berada di tangan. 24 jam ada di tangan. Jadi perlulah kita manfaatkan semua platform media sosial yang ada. Berapa banyak TikTok famous, YouTuber atau streamer kan. Macam yang kita perasan sekarang, Ustaz tidur. Kalau anda semua perasan Ustaz tidur tu. Ustaz tidur tu dia memanfaatkan peluang pandemik pada era ini untuk berdakwah. Kadang kita tengok dia belanja anak-anak muda yang sedang jual bandel. Dia masuk live streamer. Tapi dengan cara pemakaian dia yang membuat dengan nama dia Ustaz tidur tu kan. Dengan cara dia, kadang-kadang kalau dia nak belanja tu, sebelum dia belanja, dia bagi tahu cuba bagi tahu rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua. Jadi dia sambil berdakwah. Dia tak ada tegas, dia berdakwah secara lembut dan kita pun rasa seronok tengok. Kita rasa seronok tengok dia belanja orang. Bukan kita je kan. Maksudnya orang-orang yang non-Muslim, bila dia tengok benda tu, dia akan rasa terkesan juga. Dia rasa terkesan sebab apa? Sebab dia rasa orang Islam ni menggunakan dakwah tu bukan setakat orang yang ada pakai serban dan sebagainya, tapi tetap di media sosial pun tetap ada. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Rafiq. Sekarang itu sudah terang lagi dulu bahawa media sosial merupakan platform pertama untuk sebarkan barang perkongsian masalah berdakwah. Okey, berbalik pada ahli panel kita yang pertama iaitu saudara Azrul. Saya ingin tujukan soalan. Betulkah akhlak atau kesantunan itu penting bila berdakwah? Okay. Terima kasih. Ini dah kedua dah ni, separuh masa kedua. Ke nak take time dulu? Terpulang. Terpulang. Saya tanya je, kalau tak saya teruskan. Saya nak sambung, kita sambung.
Okey, tak apa. Boleh, Kita nanti sambung. teruskan. Okey, Okey, Ustaz. teruskan. Boleh ya? Okey, Okey, teruskan. terima kasih saudara moderator. Terima kasih juga kepada saudara Ifan dan saudara Rafiq atas hujah yang sangat bernas tadi. Jadi kali ini saya menyampaikan kesantunan atau akhlak dalam berdakwah. Saya suka benda macam ni, cari akar umbi, kata akar umbi dulu. Maksud akhlak. Maksud akhlak itu berasal daripada perkataan khuluq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Siti Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya semua sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan daripada ajaran Al-Quran. Tugas berdakwah kepada Islam ini adalah antara kewajipan yang dituntut kepada semua umat Islam dalam usaha untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi Allah ini. Perintah kewajipan berdakwah ini sememangnya banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah dan sebagainya. Antaranya firman Allah yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan memberi peringatan yang baik dan berhujahlah dengan mereka melalui kata-kata yang baik. Surah An-Nahlu ayat 125. Dan Allah juga berfirman lagi yang bermaksud, adakah ucapan yang berbuat kebaikan, adakah ucapan yang baik itu melainkan mereka yang menyuruh kepada Allah dan berbuat kebaikan, seterusnya berkata, sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang beriman. Surah Al-Fusilat ayat 3. Pada sini Allah SWT memerintahkan umat Islam supaya menyampaikan mesej-mesej Islam dengan penuh hikmah, dengan penuh tawaduk, dengan penuh cara yang baik. Hikmah adalah salah satu pendekatan terbaik dalam menyampaikan ajaran Islam. Di samping ia juga mempunyai kaitan dengan kesenian berdakwah, tegur dengan cara yang baik dan sebagainya. Jika tidak, sudah pasti kelompok sasaran tidak akan mendengar kata-kata seseorang pendakwah. Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan etika berdakwah yang baik, iaitu bersikap santun dan tidak bersikap kasar dalam tindak tanduk. Ini kerana jika kita bersikap kasar, pasti orang bukan Islam tidak akan tertarik dengan ajaran agama Islam, pasti akan menolak ajaran agama Islam. Dan pada saya, santunan dalam dakwah ini seperti kata-kata semua kan. Kita sebagai contoh, kita mesti ada kawan-kawan kita yang bukan Islam kan, daripada bangsa Cina, semua bangsa India ke, berbuat baik dengan mereka supaya mereka mencontohi dan mereka dapat mengagumi, oh macam ni punya orang Islam, supaya dapat buka hati mereka masuk Islam. Dan ini pada pandangan saya melihat daripada sudut yang berbeza, daripada kata-kata kesantunan itu benda yang perlu dipraktikkan lah kan, akhlak dalam kata. Pada saya kita lihat daripada etika pemakaian. Ini daripada pandangan saya daripada sudut yang berbeza lah. Sebagai contoh, bila kita berdakwah mengikut sunnah, menjaga misai, jambang, janggut dan sebagainya, menyimpan rambut jika sunnah Nabi sampai paras bahu, kemaskan, dapat mengagumi orang-orang umat Islam sekalipun, supaya bertambah yakin pada pendakwah. Malah kita sendiri pun kalau nak beri, kenapa kita pergi mana-mana mesti nak smart-smart and handsome, tapi kalau pergi masjid ke pakai biasa je kan. Tu pada saya etika pemakaian itu adalah kesantunan juga dalam dakwah. Mungkin daripada situ kita dapat mengagumi, mengagumkan orang-orang Islam. Handsome lah Azrul, contoh pakai-pakai macam ni kan, macam tu. So pada saya pemakaian lah, itu yang saya nak tekankan dekat sini. Saya pandang dari sudut berbeza, pemakaian itu adalah akhlak dan kesantunan dalam dakwah. Pada saya itu sajalah, pada saya. Terima kasih. Teruskan pada Tuan Moderator, pada Rakit. Okay, terima kasih. Boleh saya sambung lagi? Boleh, silakan. Teruskan. Okay. Sekejap Okey, betul sekali apa yang saudara Azrul tu apa yang saudara Azrul tu kongsikan. Okey, bukankah akhlak itu mencerminkan kepada badan seorang? Sekiranya akhlak kurang memuaskan, bagaimana ingin menjadi contoh pada masyarakat. Itu adalah kumpulannya lah. Okey, seterusnya
Seperti apa yang kita tahu kan, saudara Irfan merupakan mantan majlis perwakilan pelajar. Sudah Betul. tentu dia mempunyai pengalaman dan mempunyai pengalaman yang sangat cemerlang dan mempunyai skill komunikasi yang hebat. Okey, soalannya berbunyi begini. Bolehkah saudara Irfan kongsi bagaimana untuk kita asas skill komunikasi bila berhadapan dengan orang lain? Baik, terima kasih Saudara Akid atas soalan yang diajukan. Soalannya berbunyi bagaimanakah cara untuk kita mengasah skill ataupun asas kemahiran komunikasi bila mana kita berhadapan dengan orang ramai. InsyaAllah, jadi saya akan kongsikan sedikitlah orang kata pengalaman dan juga input yang saya ada dari saya untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan penonton dan juga rakan-rakan panel. Jadi sebelum itu izinkan saya juga untuk memberi sedikit recap daripada apa yang disampaikan oleh Saudara Zuntan tadi, di mana betul lah, okay, dalam mana kita berdakwah seperti saya katakan tadi, bila mana kita berdakwah ni jangan kita melihat kepada personality seseorang itu, tapi kita melihat kepada apa yang disampaikan. Hilang dah seorang rakan kita. Harap dia boleh kembali balik lah kan. Baik, saya teruskan. Jadi betul juga apa dikatakan oleh Hazrul Sembilan tadi, di mana etika pemakaian seorang pendakwah itu pun perlu dijaga. Jadi maksudnya pada segi saya, dari segi pakaian tu perlulah bersih, kemah dan sebagainya, supaya penyampaian itu sampai dan dapat diterima oleh ramai. Jadi itu juga poin saya yang bisa masukkan dalam soalan yang diajukan saya tadi, bagaimanakah cara untuk kita mengasah skill komunikasi kita bila mana kita berhadapan orang ramai. Jadi pada saya boleh kongsikan, bila mana kita nak bercakap dengan orang ramai ni, tak semua orang boleh bercakap. Even though saya sendiri sebelum bermula dekat tempat saya sekarang ni, saya bukan seorang yang pemalu. Saya tak boleh bercakap depan orang ramai. Bila bercakap depan orang ramai tu, saya jadi apa orang kata gementar, kan? Menggigil kat depan tu bila pegang, apalagi pegang mic. So orang akan nampak sangat kutari. Jadi the process of untuk menjadi orang yang bukanlah hebat tapi boleh bercakap dekat ramai itu, ia bergantung pada diri seorang. Ada orang yang boleh makan masa seminggu, ada orang yang makan masa sebulan, setahun dan sebagainya. Jadi ia, saya boleh katakan, ia memerlukan proses yang panjang, proses yang berterusan. Okay? Jadi untuk kita berada dalam fasa atau proses tersebut, kita boleh mengambil peluang untuk kita belajar. Ataupun pada hari ini kita boleh lihat banyak kelas-kelas ataupun webinar-webinar yang dianjurkan yang berkonsepkan ataupun yang bertemakan komunikasi ataupun orang kata public speaking yang boleh kita sertai untuk kita dapat ilmu. Dan saya percaya kelas-kelas itu kebanyakannya percuma. Ia berikan percuma. Even tu di pihak di dalam kesatuan pelajar sendiri di peringkat universiti pun ada juga yang menganjurkan webinar ataupun kelas-kelas pengucapan awam secara percuma kepada para pelajar. Jadi suka saya ingatkan sini untuk mengajak kepada rakan-rakan mahasiswa, tak kisahlah yang berada di UiTM Shah Alam maupun di UiTM Shah Aman, untuk sama-sama kita mengambil peluang ini untuk kita belajar. Sebab tak rugi apa pun. Sebab kita manusia perlu bercakap dengan manusia kan. Jadi kita juga tak nak kita perlu bercakap dengan orang. Jadi ambil peluang ini untuk kita belajar dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebabnya apa yang kita dapat tu nanti, kita juga boleh kongsikan. Macam saya hari ni kan, macam Rafiq, macam Azrul, macam Akid. Jadi sebab tu saya katakan di awal tadi, apa yang kita ada pada hari kita kongsi dengan orang. Jadi saya relate sikit dengan topik kita lah dalam dakwah sebagainya. Itu yang pertama, kita boleh mengambil peluang untuk menyertai pelbagai kelas, pelbagai webinar berkenaan dengan pengucapan awam untuk kita belajar ataupun kita asah skill komunikasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh orang kata melihat ataupun merujuk kepada influencer. Pada hari ini kan kita dapat lihat pelbagai ataupun banyak influencer yang orang kata petah berbicara di platform media sosial. Jadi tak salah untuk kita belajar ataupun kita melihat kepada konten-konten yang disampaikan. Banyak sangat konten. Dekat TikTok ada, dekat Twitter ada, dekat Instagram ada, banyak. Jadi kita hanya perlu scroll dan melihat saja konten tersebut. Dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari kita. Jadi pada saya, tak ada halangan, tak ada alasan untuk kita nak belajar. Semuanya berbalik pada diri kita sama ada kita mahu ataupun tidak mahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana kita dah ada ilmu, bila mana kita dah masuk kelas, bila mana kita dah belajar, kita harus aplikasikan apa yang kita ada. Jadi bagaimana kita nak aplikasikan? Kita perlu bercakap dengan orang ramai. Itu cara dia. Yalah, apa gunanya? Logiknya kalau kita dah belajar, kita dah tengok konten, kita dah cuba fahamkan dan sebagainya, tapi kita tak nak bercakap dengan orang. Jadi bagaimana kita nak mengaplikasikan perkara tersebut? Betul atau tidak? Jadi nak tak nak kita perlu bercakap dengan orang ramai. Kita harus berani ataupun kita harus mencuba untuk bercakap depan khalayak ramai. Sebab itu adalah proses untuk melihat kepada keupayaan dan kemampuan diri kita untuk kita cakap depan orang ramai. Nak tak nak, kita perlu bercakap. Untuk kita bercakap dengan orang ramai lah, untuk kita mengatasi kita punya
gugup, untuk kita mengatasi kita punya ketakutan dan sebagainya. Dan seterusnya saya boleh katakan juga dekat sini, bila mana kita nak berkomunikasi ni untuk pemula lah kan, untuk pemula. Kita perlu ada target circle kita. Kepada siapa kita nak bercakap. Tak ada orang lagi, bila mana dah hadir ilmu, terus nak bagi a big crowd. Tak ada. Kan? Dia mesti mula dengan skop yang sangat kecil. Jadi kita boleh cari skop yang kecil tu mula dengan rakan-rakan sekelas, kan, rakan-rakan organisasi kita mula bercakap dengan mereka. Percakapan tu ataupun topik tu tak semestinya berat. Ia boleh jadi santai. Contoh, hari ni kita kongsikan, contohlah saya jumpa, besok saya bangun pagi, saya jumpa rakan-rakan di organisasi saya kata, semalam tuan-tuan buat tak berita yang boleh keluar dekat, yang viral dekat IG tu. Ia merupakan topik yang sangat kecil, tapi boleh orang kata melatih kita untuk kita mulakan satu perbualan ataupun kita ucapan hal ramai. Kalau kita sebagai pemula lah. Jadi tak perlu topik-topik yang macam malam, tak lah. Besok nak jumpa kawan-kawan, kita dah ilmu ni, kita dah dapat ilmu untuk cakap ramai ni. Besok kita jumpa orang, nak cakap topik yang berat orang katakan. Tak semestinya. Kita boleh mulakan dengan topik yang kecil untuk kita melatih ataupun kita mengasah skill kita. Jadi target kita tu perlu ada. Siapa kita nak bercakap. Sama juga dengan dakwah. Kan? Bila kita nak berdakwah ni, kita perlu ada target kita sendiri. Kita perlu ada kita punya kumpulan sasaran untuk kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan tu. Contoh macam Irama. Kan cara dakwah dia, kami berdakwah melalui muzik. Jadi itu target Irama. Di mana dia menyampaikan dakwahnya itu kepada rakan-rakan anak muda dalam melalui muzik. Jadi kita sebagai rakan ataupun kita sebagai insan biasa ni, kita boleh mulakan dengan punya satu kumpulan saran kepada siapa dan apa yang kita nak sampaikan kepada kumpulan saran kita itu sendiri. Jadi, untuk kita bercakap dengan orang ni, dia perlu berterusan lah. Kan? Janganlah cakap seorang-seorang, nanti orang kata gila pula kan. Perlu cakap dengan orang. Kita boleh cakap dengan roommate. Kan? Bangun pagi, cakap dengan roommate kita. Bercakap, bersembang dan sebagainya. Jadi sikit sebanyak dia mampulah untuk mengasah skill komunikasi kita. Kan? Dan saya suka juga untuk ingatkan rakan-rakan penonton, rakan-rakan pendengar pada hari ini untuk saya kongsikan sedikit quotes yang saya terima daripada rakan saya juga baru-baru ini, di mana bila mana kita berjumpa ataupun kita berkongsi idea, kan, berkongsi pendapat dengan orang ramai, tak kisahlah satu orang, dua orang, tiga orang tu, harus kita jadikan diri kita ni sebagai gelas yang kosong. Ini juga saya boleh relatekan dengan dakwah. Kita harus jadikan diri kita ni sebagai gelas yang kosong ataupun separa penuh. Jangan pernah sekali kita jadikan jangan pernah sekali kita jadikan diri kita ni seperti gelas yang penuh. Apa maksud saya dekat sini adalah, kadang-kala orang ni tak suka apabila, tak berapa gemar lah. Tak berapa gemar apabila kita ni selalu sangat memberi. Maksud memberi lah, bercakap, memberikan perkongsian, bagi. Dia dengar je. Dia tak ada peluang nak bercakap. Dia tak ada peluang nak berkongsi. Jadi, kita sebagai rakan sebaya dan sebagainya, kadang-kadang kita juga harus mendengar. Jadi, itu yang maksudkan tadi, kadang-kadang kita perlu jadikan diri kita ni sebagai gelas yang kosong atau separa kosong. Di mana? Bila mana kita berkongsi, bila mana kita menyampaikan satu perkara itu, kita menyampaikan, tapi ada satu ketika tu, kita harus diam dan kita meminta juga pendapat dia dan dengar apa yang nak disampaikan kepada kita. So, dari situ kita akan give and take tau. Kan? Aku kongsi apa yang kau ada, and now kau kongsi apa yang kau ada. Tak semestinya benda tu benda yang hebat, kan, benda yang besar. Cukup sekadar benda yang kecil itu pun mampu memberikan perubahan juga kepada diri kita. Jadi dari situ juga mampu juga, apa orang kata, mengasah sedikit sebanyak skill ataupun kemahiran berkomunikasi kita. Jadi apa yang saya boleh katakan kat sini, jangan pernah rasa malu untuk kita bercakap depan khalayak ramai. Malu tu boleh ada. Gerun tu perlu ada. Saya pun kadang-kadang nak bercakap dengan orang pun gerun juga. Gementar juga nak bercakap depan orang ramai sebab kita takut. Adakah apa yang kita nak sampaikan ni akan sampai kepada orang, boleh diterima oleh orang ramai ataupun tidak. Tak ada orang dalam dunia ni tak ada perasaan takut dan gemetar. Pasti ada, walaupun sedikit. Jadi benda tu tak jadi kesalahan. Dan suka juga saya katakan kat sini, jangan pernah kita rasa malu apabila kita buat satu kesilapan bila mana kita bercakap ataupun berkongsi satu perkara. Sebab kita manusia, kan, kita buat silap. Pasti ada kesilapan. Jadi sebagai manusia, sebagai insan yang lemah, kita harus mengakui dan kita memperbaiki kesilapan kita. Even pada malam ini pun mungkin dalam keadaan tak sedar, apa yang saya kongsikan ni mungkin ada di kalangan penonton atau rakan panel terasa ataupun apa orang kata terguris dengan kata-kata saya. Jadi itu kesilapan saya dan saya perlu akui. Kalau ada, beritahu saya pada malam. Betul. Saudari Ashira, confident itu penting. Itu juga salah satu orang kata asas ataupun skill komunikasi. Confident tu penting. Nak beli mana confident tu? Boleh cakap depan orang ramai. Dia tak jual kat Shopee, dia tak ada jual kat Lazada, tak ada. Nak dapat confident, perlu berlatih bercakap. Kan? Jadi, semua orang perlu melalui proses tersebut.
kan perlu belajar bercakap, perlu berhadapan dengan orang. Sebab kita hari-hari kita berjumpa dengan orang. Jadi sikit sebanyak insyaAllah hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, kalau kita mempraktikkan, kalau kita mencuba ataupun kita beranikan diri untuk kita bercakap dengan orang ramai, insyaAllah diri kita pun boleh jadi hebat seperti orang ni. Sebab pada saya, kalau seorang tu boleh jadi hebat, tak mustahil kita pada hari ni yang sekarang duduk dalam live ni boleh juga jadi hebat macam dia. Tak ada mustahil. Yang penting usaha, niat, insyaAllah. Segalanya akan dipermudahkan. Jadi saya rasa cukup sekali itu saja. Saya kongsikan dan saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator. Silakan. Okey, terima kasih. Kepada saudara Rafiq dengan Azul, boleh ceritakan pengalaman macam mana nak atasi skill kepada nanti sekarang boleh bercakap senang? Tak kisah siapa nak mulakan dulu. Apa dia? Pengalaman lagi sekali. Maksudnya itu pengalaman dia pengalaman nak bercakap depan orang ramai macam mana? Dia bicara nak atasi dulu. Sekarang semua. Okeylah, kalau saya daripada zaman sekolah rendah lagi, saya ada selalu kalau apa-apa event ke baca doa sampailah ke sekolah menengah. Saya ada join pertandingan sajak, jumpa sekolah lain, pertandingan pidato, pertandingan bercerita agama, pertandingan tilawah, pertandingan hafazan. Jadi daripada situ makin lama kita macam dah tak kisah dah. Alah, depan tu tak ada apalah. Tapi hari ni saya nervous, saya tak tahu kenapa. Hari ni saya Faham? Betul, itu kadang-kadang saja. Saya tak ada. mungkin kita tak nampak penonton kita pada hari ni. Sebab tu Azrul nervous sikit. Biasa dia ada orang. Kadang bila kita nampak reaction orang tau. Tapi bila dalam ni, kita cakap dengan diri sendiri je. Tak nampak reaction orang semua tu kadang lagi gementar kat sini. Itu salah Itulah satu pada halangan saya juga tak ada. lah. Betul, tu halangan lah. Tak ada petik sangat pula. Biasakan jumpa orang tu je lah, cakap je. Ya. Rafiq, macam mana saudara Rafiq? Kalau macam saya sama macam Azrul, dari dulu join segala pertandingan, saja beranikan diri untuk ke pentas. Kalau macam dulu saya masuk nasyid, saya rebut nak jadi solo tu. Saya rebut nak jadi solo walaupun suara tak sedap. Suara tak sedap, tahu suara tak sedap, tapi rebut nak jadi solo sebab nak ada confident tu, nak kadang-kadang bila kita buat show depan kawan-kawan yang kita kenal, kita lagi gementar berbanding kalau kita nak bercakap dengan orang luar. Itu Betul. main problem sebenarnya. Tapi alhamdulillah setakat ni itu je lah cara pengalaman saya untuk bercakap depan orang ramai. Kenapa saudara Irfan, macam mana, kenapa kita rasa gementar kalau kita jumpa kawan-kawan kita berbanding kalau kita dengan orang luar? Cuba bagi Okey, sikit. mungkin sebab bila kawan ni kita fahamlah perangai kawan-kawan kan. Kadang-kadang dia lebih kepada menyakat daripada menyokong. Jadi biasalah. Dia melihat kepada rakan-rakan, kalau kawan tu kawan yang supportive tak ada masalah kan. Tapi bila tiba dekat kawan tu kawan yang suka menyakat, itu buatkan kita nervous. Kan? Sebab kita pernah lalui tu Rafiq dalam irama. Kan? Nak buat persembahan depan orang yang tak kenal boleh je. Bila mana kita buat persembahan dalam kalangan kita apa? Dia punya gugup tu rasa macam kalau aku nyanyi salah kan, tiok ke apa ke, mesti kena bahan je. Itu salah satu asbab lah kenapa kita lebih takut ataupun lebih gugup nak buat persembahan kawan-kawan. Okey ke? Jangan Okey. takut saya kat sini. Okey. Alright. Okey, dekat sini ada satu soalan daripada saya tekan ni. Tak bagi pula keluar. Alah, phone lag ke ni? Sekejap Nak saya bacakan ke soalannya? Saudara Akid? Ah, Boleh Saya bacakan, saya tolong bacakan. Daripada boleh. saudara Iman Alimi. Betulkah saya kalau salah? Soalannya berbunyi, kenapa istiazah zaman sekarang lebih gemar bermusuh sedangkan kita boleh berlapang dada? Baik soalan ni. Saya dah bacakan. Saya jadi moderator pula kan? Okay, saya pass pada saudara Akid untuk jawab soalan. Tiba. Okay, saya dah bacakan soalan. Silakan.
Silakan Azrul. Siapa? Siapa? Azrul, Azrul, silakan Azrul. Okay, soalan berat tu. Itulah. Sekejap Tak Sekejap. boleh tekan soalan. Tak ada tengah soalan. Saudari Mak Limi tu kawan saya tu. Masa dia nak mengenakan kot. Dia kawan saya tu. Inilah Itulah. salah satu sebab kita gugup ni. Sebab tu saya takut Dia nak bila jawab. tak apa, kita Dia dah santai angkat je. lah soalan dia akan jawab. Budak kawan-kawan macam ni. Tapi tak apa. Dia kenakan kita kenakan dia balik. Tapi saya zaman sekarang kita gemar bermusuh. Sedangkan kita boleh berlapang dada. Tu yang terima kasih saudara Iman Adimi atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, pengusaha-pengusaha ini saya dah terangkan dalam yang round pertama tadi. Saya kata sekarang ni zaman fitnah. Walaupun perkara baik sekalipun apa yang kita buat, tak kisahlah walaupun kita sedekah kat masjid ke, walaupun singgit, siap ada orang cakap, nampak kaya tapi singgit je. Apa ni? Kita buat baik, kita sedekah makanan kat tepi jalan, nasi ayam ke? Takkan nasi ayam kot. Kau tengok orang, segala benda yang kita buat, itu yang orang kata apa-apa niat. Kita punya niat hiraukan apa yang orang kata, biarkan apa yang orang kata. Asalkan kita tahu apa benda yang kita buat tu baik, niat kita baik, Allah tahu apa yang kita buat, insya-Allah takkan ada permusuhan lah. Kan kita berlapang dada je lah, jangan ada musuh-musuh dengan jiran-jiran ke, ada yang sakit hati semua kan. Apa yang kita buat memang akan salah di mata manusia, segala benda yang kita buat. Kita jatuh orang gelak, kita jatuh orang suka, kita naik orang benci, macam lah. Kan kita kena orang kata sabarlah, ni dah takdir setiap manusia mempunyai jalan cerita masing-masing. Mungkin jalan cerita macam ni, jalan cerita lain macam ni. Sekarang kita dihina, mungkin lagi 5-6 tahun kita akan alhamdulillah akan berjaya, kita tolong orang. Asalkan jangan ada sifat membenci, dendam dan benci tu jangan ada. Sebab titik hitam tu, hati tu makin lama makin besar, memusnahkan silaturahim, memusnahkan hati, memusnahkan diri, jiwa, akal dan rohani. InsyaAllah, terima kasih. Alhamdulillah dapat jawab. Jadi saya setuju dengan apa yang Azrul katakan tadi. Okay? Jangan pernah kita ada sifat rasa dendam, benci dan tapi boleh saya tambah sikit kan Azrul? Dengan apa yang boleh. Azrul katakan tadi. Jadi tadi Azrul katakan sebab dari konteks sudut orang asli itu sendiri, jangan pernah rasa kita ada rasa dendam, benci, dan kita sebagai orang yang memerhati ni pun jangan pula kita menjadi penambah rasa untuk mengapi-apikan apa yang berlaku. Jadi selagi mana kalau kita sebab orang tak tahu ni, kita hanya melihat saja dan tak mengetahui secara menyeluruh, janganlah pernah sekali kita nak menambah cerita, kita nak membuat cerita baharu untuk mengendapkan cerita kita, ataupun orang kata sekarang ni demi konten. Jangan. Okay, sebab itu yang berlaku sekarang. Kita tak tahu, kita tak berada dekat tempat mereka, tapi kita sibuk nak bercerita juga apa yang berlaku. Jadi itulah sebabnya. Kadang-kadang benda tu kecil je. Kan permasalahan tu kecil je. Tapi disebabkan ada orang ketiga yang menambah rasa pada cerita tersebut, jadi maka besarlah cerita tersebut dan penyampaian pun berbeza. Jadi begitulah yang orang-orang kata melihat permasalahan tu jadi besar pula. Sedangkan daripada mereka tu kecil je benda tu berlaku kan. Tapi bila kita dah tambah-tambah, orang ni dah kata macam ni, orang kata macam ni. Jadi at the end, benda tu jadi besar dan kita pula melihat menjadi satu benda yang masalah. Jadi janganlah pernah sekali kita nak menjadi orang kata batu api lah orang kata kan. Jadi sekadar peringatan pada diri saya juga pada rakan-rakan yang ada pada mana, insyaAllah. Jadi saya kembalikan terus. Okey Rafiq, nak tambah sikit ke Rafiq? Tak ada rasanya. Tak ada. Tak apa, hari ni minta Rafiq nyanyi. Kat akhir ni kita minta Rafiq nyanyi sikit. Boleh. Boleh sebelum habis program ni. Saudara Irfan. Ya saya. Saya nak bertanya pada saudara Irfan, kalau orang yang berkudah tu dia nak berdakwah tapi dengan gaya atau konten agak melampau, apa kita boleh buat dengan orang macam ni? Silakan saudara Irfan. Kalau orang tu berkudah tapi dia nak berdakwah tapi dengan gaya atau konten yang melampau. Maksudnya melampau tu lari daripada konteks syariah ke macam mana? Larilah kan? Maksudnya larilah kan? Saya faham, contohnya macam ada yang buat konten TikTok, dia berkudah tapi dia gelek-gelek dan sebagainya. Alright. Jadi apa yang boleh kita buat kepada orang yang sebegitu rupa? Okey, macam mana Azrul katakan tadi,
ataupun saya katakan tadi, bila mana kita sebagai umat Islam, sebagai orang kata satu saudara ni, apa yang kita boleh buat adalah menasihati. Okay? Menasihati. Saya tahu kita geram kan tengok benda macam tu, tapi dengan cara yang baik, kita perlu menasihati mereka. Okay? Mendekati dengan cara yang terbaik. Okay? Dalam mendekati ataupun menasihati ada banyak cara. Kan? Kita ada dari segi cara perbuatan. Okay? Kita ada dari segi cara konten TikTok. Okay, betul. Okay? Kita perlu menasihati mereka dengan cara perbuatan. Alright? Kita menegur dengan perbuatan. Kalau tak boleh dengan perbuatan, kita pergi kepada lisan. Okay, kita bercakap dengan dia. Kalau tak boleh dengan lisan, kita pergi dengan niat ataupun hati. Kita doakan yang terbaik kepada dia. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah sekali kita kecam. Jangan pernah sekali kita orang kata judge dia. Jangan pernah sekali kita buka aib dia kepada orang lain. Tapi apa kita perlu buat kalau kita nampak satu kemungkaran itu berlaku, kita perlu ambil pendekatan untuk mendekati mereka, memperbetulkan mereka. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Sebagai saudara sama Islam. Betul? Jadi itu tanggungjawab kita. Kalau kita hanya menutup mata dan melepaskan saja benda itu lalu begitu saja, tanpa ada teguran, tanpa ada pembetulan, maka benda itu akan berterusan dan kita juga akan dipersoalkan nanti di akhirat kelak. Apa tanggungjawab kita kepada dia untuk membetulkan dia? Kita tahu dia salah tapi kita tak buat. Tapi kita tak betulkan dia. Jadi nasihat saya, apa yang saya boleh kongsikan kepada saudara siapa? Ashiran. Betul kan saya kalau saya salah? Asyirah, apa yang boleh kita buat pada orang yang sebegitu rupa, kita menasihati dia, kita jumpa dia. Kalau boleh face to face, kita jumpa face to face kalau kawan lah kan. Ataupun kalau dia orang yang tak kenal, kita boleh DM dia, bagi tahu dia cara ni salah, tegur dengan cara yang baik. Bagi salam, kan? Bagi tahu apa kesalahan dia. Kita sebagai orang Islam ni, kita menegur, kita bukan nak menghina dan sebagainya. Okay, tapi bila mana, sudah pasti kan, kadang-kadang kalau kita dah tegur pun, dia tak nak terima. Ataupun kata, kau tak sibuk lah, kubur kau, kubur aku. Pasti akan, tak semua, tapi pasti ada sekelintir yang begitu rupa. Nasihat saya, tak apa. Yang penting kita dah jalankan tanggungjawab kita. Teruskan beri peringatan, teruskan memberikan teguran selagi mana kita mampu. Sebab itu tanggungjawab kita dan itu yang akan dipersoalkan tidak kelak. Jadi saya harap saya menjawab soalan Ashiran. Menjawab ke Ashiran? Bagi pandangan saya pula, kan? Okey, silakan. Silakan. Bagi pandangan saya, betul lah apa saudara Irfan tu cakap. Maksudnya kita kena menegur. Kita kena saling menegur, saling menasihati. Kalau dia tak dapat terima, kita tak perlu toksik. Maksudnya media sosial ni, kalau kita tengok kat TikTok tu, kita boleh tekan not interested. Itu boleh mengelakkan kita daripada kita, contohnya kita nak sebarkan aib dia. Contohnya kita ajak kawan-kawan untuk kutuk dia sekali, untuk toksik dia sekali. Jadinya itu dah mendatangkan satu fitnah. Bila dah jadi satu fitnah, dosa jatuh kepada kita. Jadi cara kalau tak tahu nak menegur, tak tahu nak apa, kita just elakkan daripada situasi berikut. Dengan kalau jatuh, tekan not interested ataupun dekat reels tu tekanlah report ke apa, macam tu lah. Okay. Betul, setuju. Menjawab soalan ke Syirah? Kecam orang lain merosakkan hati kita sendiri. Betul, saudara Dublin. Kecam orang sendiri tu merosakkan hati. Betul. Kita yang rasa sakit hati pula. Dia buat konten, kau yang panas. Kenapa kan? Kalau kau tak suka, biarkan je. Kalau tak boleh tegur, biarkan je. Ataupun kita kata macam apa kita lah, report kan. It's not interested. Kalau boleh tegur, kita tegur. Jangan jadi seorang yang toksik. Betul. Jangan jadi yang toksik. Okay. Ni dia sebab kat phone ni jam. Tak keluar komen. Tak keluar komen. Tak apa. Kami bacakan dekat sini. Mungkin Akid ada pandangan sendiri ke Akid? Mungkin dengan soalan tadi. Soalan Dia soalan apa? Tiba-tiba mereka tanya. Soalan apa tadi? Soalan tadi Akid, kalau ada orang buat, dia pakai apa orang kata pakaian yang melambangkan syariat Islam, berpurdah dan sebagainya, tapi konten yang dia buat tu melampau. Bagaimanakah cara untuk kita orang kata mendekati mereka ni? Apa kita nak menasihat atau apa cara soalan tadi, apa kita nak buat dengan mereka ni? Jadi mungkin Akid boleh bagi ke sikit tiba-tiba jadi panel kan? Cuba kita santai je. Kita buat dia, tak apa. Okey. Sabar. Okey,
Okey, pada pendapat saya tentang soalan begitu kan, maksudnya apa ni, itu kita sebagai macam pengguna, selalu kan dia ada cara dia. Apa dia? Tak ada apa, Laju tak ada sangat. apa. Laju Tak sangat ada, tak kan? Okey. Tak. Tak, okey. Tu pada pendapat saya ni dia macam betul juga itu juga betul juga apa yang saudara Ifan dengan Rafiq kata. Itu macam kita boleh report dengan tanda apa ni, dengan tanda tidak berminat, dan juga komen kat bawah tu komen macam tegur dengan baik lah macam tu. Dan juga kalau kalau tak suka tu tak payah tengok kan. Betul. Betul. Kata itu je kot. Sebab tak ada idea. Baik. Tak ada idea. Tak apa, kita buat idea. Rafiq, silakan. Apa ni? Tak apa saudara Azrul. Ya? Oh, pasal Diam TikTok aja. tadi ke? Okey. Teman Silakan Azrul. teman Pada saya, sebab kadang-kadang betul kita menegur. Kadang-kadang kalau macam saya ni, kadang saya jenis yang takut menegur lagi dalam chat. Kadang bila kita chat, DM dekat TikTok, takut dengan cara yang kita macam lembut. Kita punya intonasi. Tapi bila dia baca tu macam mengamuk. Pemahaman dia lain. Pemahaman dia lain bila kita chat dia. Sebab tu kalau macam saya buat macam cara saudara Arafiq lah, not interested. Ataupun TikTok ni jenis yang jangan tengok lama-lama. Bila tengok sampai habis, itulah dia akan ingat kita like. Walaupun kita tak like. Lepas tu kena lepas tengok TikTok ni, kita tengok komen, baca komen-komen orang. So di TikTok ni sistem dia ingat kita like benda ni. Walaupun kita tak like sebenarnya. So pada saya nampak je benda macam ni kan, scroll lah ke atas. Macam tu je lah. Instagram pun sama. Kan, keluar kat explore ke apa, janganlah layankan sangat. Memang banyak konten-konten macam tu dekat TikTok. Saya sendiri pun tengok banyak kat TikTok macam tu kan. Kita ke atas je lah. Kalau dah tengok tu, tak apalah, kan. Dia teruskan je lah. Teruskan je. Yang tu lah pandangan saya untuk menegur. Macam tu je lah kan. Sebab takut kadang bila cara kita tegur ni, takut salah ke apa, buat dia terasa, takut salah pada kita pula kan. Pada saya, melainkan kalau kawan. Kalau kawan, masih akan tegur lah kan. Tapi kalau yang kita tak kenal ke, biar je lah. Doa je lah. Supaya dia diberi hidayah, buat konten-konten lain ataupun stop main TikTok ke apa ke. Itulah pada saya. Terima kasih. Okay, ada apa soalan? Saya pula jadi moderator. Kalau ada soalan diajukan, boleh swipe up, komen. Dia bertukar-tukar Azrul. Itu Tadi Akid, lepas tu saya. Betul Azrul, lepas tu Rafiq pula. Jatuh tadi. Balik lampu pula jadi moderator. Berapa soalan? itu dekat komen dia ada soalan lagi kat komen. Dekat Tak soalan ada. saya buka sekejap kan. Setakat Tak ni. ada. Sebab tak boleh baca ni. Betul. Jadi tak ada soalan kat bawah tu? Tak ada apa-apa lagi. Okey, ini sebelum kita tutup majlis, ini adalah soalan terakhir kepada saudara Rafiq. Setiap orang telah dikurniakan Allah SWT dengan kelebihan atau bakat masing-masing. Bukankah lebih baik untuk kita memanfaatkan bakat semua jadi dengan jalan yang betul, terutama sekali untuk berdakwah? Oh, ada soalan terakhir. Ada terakhir. Dia surprise. Dia surprise. Okay. Faham. Jadi insyaAllah berkenaan dengan soalan tadi, iaitu memanfaatkan bakat semula jadi dalam berdakwah. Jadi jelas yang apa yang kita tahu, bakat semula jadilah. Bakat semula jadi dalam dakwah. Aku mengulang soalan ni. Sekejap Okay. Bakat semula jadi. Okay, contohnya kalau saya ambil diri saya lah. Kalau saya tak mampu nak bagi orang ceramah, nak bagi orang
apa tu, ceramah atau bakal serban dan sebagainya. Jadi saya masuk nasyid. Bila saya masuk nasyid, lepas tu saya sebarkan dakwah. Bila dia sebenarnya, macam mana nak cakap kita berdakwah ni ada macam-macam cara lah. Macam-macam cara. Melalui muzik, melalui penulisan, melalui sosial media. Jadi bakat semula jadi yang kita ada, contohnya walaupun kita pandai edit video, walaupun kita edit video TikTok dan sebagainya, kita kena manfaatkan lah benda tu. Maksudnya kita kena post benda tu demi kebaikan yang positif, yang mampu memberi impak pada semua. Jadi itu je lah. Menjawab soalan tak? Terkejut je. Menjawab. Dah ke? Dah. Ke saudara lain Saudara Irfan nak tambah ke? nak tambah ke? Macam mana tu? Oh, boleh. Jadi betul lah. Berkenaan dengan soalan tadi, perlu memanfaatkan kelebihan yang ada di kita ni untuk dakwah. Jadi apa yang Rafiq kata tadi kan betul lah kan. Bila mana kita tahu kemampuan kita dekat mana, kita cuba gunakan kemampuan kita itu untuk ke arah kebaikan. Saya kata tadi lah kan di awal tadi, apa saja kita buat pada hari ini dalam dunia kita, dalam hidup kita ni, kita perlu mengajak orang buat kebaikan. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan apa yang kita ada. Macam Rafiq tadi, dia pandai bernasyid. Jadi dia gunakan kemahiran dalam bernasyid untuk mengajak orang buat kebaikan. Ada orang dia hebat dalam penulisan karangan. Jadi dia kongsikan penulisan tersebut di media sosial untuk orang baca dan dia mengajak orang buat kebaikan dan sebagainya. Jadi banyak cara, macam Rafiq kata kan, banyak sangat cara yang boleh kita lakukan untuk kita mengajak orang buat kebaikan. Tapi kalau kita tak mampu nak buat semua, kita cuba buat apa yang kita tak mampu. Saya suka Imam Azrul pernah kata kat saya dulu, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Jadi kita cuba laksanakan dengan apa yang kita mampu lah. Jangan paksa diri. Tak ada siapa paksa awak, tak ada siapa paksa kita pada hari ini untuk bercakap depan orang, berkongsi dengan orang. Kalau anda rasa anda mampu, anda rasa anda boleh, teruskan. Sampaikan yang terbaik dengan cara anda sendirilah. Tak perlu ada rasa macam, aku tak boleh lah jadi macam dia. Tak bermaksud anda tak boleh menyampaikan dakwah. Tak maksud anda tak boleh nak menyampaikan satu ilmu. Boleh. Ikut cara anda, insyaAllah setiap apa yang anda sampaikan itu mungkin mampu memberikan satu pahala ataupun kebaikan lah pada orang yang mendengar dan melihat dan orang kata membaca insyaAllah. Jadi Azrul ada apa ke penambahan? Ada tu. Okay, bakat semua jadi bakat manusia banyak kan, macam saudara Rafiq dia kata bakat dia bersih. Tu satu bakat. Macam saudara Irfan petah kata-kata, tu satu bakat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita macam kita tak jumpa lagi bakat kita kena cuba explore, kita kena cuba cari. Mungkin bakat, yelah bakat perlu diasah. Kadang-kadang bakat kita melukis, okey kita buat lukisan ataupun mural tulisan khot ataupun ayat-ayat suci Al-Quran kan. Kita buat daripada situ, ataupun kalau kita boleh fasih dan bersuara merdu untuk baca Al-Quran, kita boleh bertilawah Al-Quran. Dengan cara macam tu, mungkin orang-orang umat Islam ataupun orang bukan Islam terpegun dengan bacaan kita, terbuka hati mereka insya-Allah supaya dapat memeluk Islam. Macam-macam lagi nak bakat dari segi bercakap, memang ramai dalam menyampaikan dakwah dalam nyanyian, tulisan. Kadang-kadang ada yang jenis pemalu, dia dakwah je lah dengan member dia. Aku nak ceramah korang macam tu kan. Aku ada tajuk yang aku nak cerita, okey cerita pasal agama. Member yang tak solat, kita tegur. Itu pun dari segi dakwah juga. Dia cara makan dia macam mana, cara dia melihat seseorang, aurat ke apa ke, daripada situ pun kita berdakwah. Sebab bakat memang bakat besar. Ada yang boleh meniaga. Kalau ada bakat dalam meniaga, kita meniaga dengan cara yang halal, betul. Kita meniaga, dia cari sumber-sumber yang halal. Ada yang power dalam bercakap semua tu. So kita mungkin kita ada 2-3 bakat, tapi kita stick dengan satu bakat yang kita ada. Jangan merungut dengan apa yang kita tak ada, tapi bersyukur dengan apa yang kita dapat.
Itu kata-kata yang saya petik daripada ustaz mana saya tak ingat. Tapi ada kata-kata tu bersyukur. Apa intipati yang kita buat dalam kehidupan ni, bersyukur je. Kita digunakan oleh Allah pakai macam ni, gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Ke arah yang baiklah kan. Pada saya itu je lah. Terima kasih. Saya tambah sikit lah. Macam bakat semula jadi dalam sukan. Contohnya kita bermain bola, kita power main bola. Kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita yang kita mampu menutup aurat, kita menutup aurat dan kita power main bola. Kita hebat main bola. Dalam sebagai sukan ke, dalam berbagai aspek lah. Dalam berbagai aspek kita boleh sebarkan dakwah dengan niat yang betul. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. Rafiq, tadi saya ada perasan Rafiq daripada Ashira dekat awal tadi. Dia kata lepas kita bincang pasal TikTok tadi, dia kata saya terus uninstall TikTok. Oh. Jadi pada saya tak perlu, saya tak patah lah sampai nak install TikTok. Okay? Boleh teruskan. Okay? Cumanya kita gunakan sebaik mungkin. Sebab apa? Pada saya nak berhibur tu tak ada masalah. Kan? Kita nak berhibur untuk orang kata sebagai selingan dalam sebablah kadang-kadang kita stres dengan belajar, bekerja dan sebagainya. Jadi nak berhibur tu tak ada masalah, tapi jangan melampau lah, kan? Jadi tadi kalau ada Rafiq dan Nasyid sikit tadi kan? Jadi saya mungkin boleh sampaikan sedikit Nasyid Rafiq Izinkan saya Rafiq Sila. Berkaitan dengan berhibur ni. Berkaitan dengan berhibur ni. Lagu tu berbunyi. Maafkan saya kalau saya tak sedap Tak apa. Alright. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Maksudnya lagu tu tadi tu, nak berhibur boleh, okay? Tapi jangan pernah kita silap ataupun salah memilih hiburan. Jadi itu kita harus ingat. Kan kita nak main Twitter ke, kita nak main Instagram ke, main TikTok ke apa ke boleh. Tapi jangan melampau dan janganlah terlalu janganlah berat sangat ke arah yang boleh merosakkan akidah, iman dan sebagainya. Okay Ashira, teruskan. Teruskan. Macam ajak buat berteruk kan. Okay, boleh teruskan main TikTok tu. Jangan install. Takutlah kan lepas ni dengar ni kan, terus tak nak main social media dah kan. Sebab dekat social media tu pun ada juga konten-konten yang boleh kita ikut. Macam saya kata tadi kan. Banyak dah pendakwah-pendakwah yang gunakan platform konten TikTok, Instagram, Twitter untuk menyampaikan dakwah. Jadi harus kita ambil peluang untuk kita melihat dan mendapat input. Okay? Apa lagi? Kita baca sikit feedback diorang ni. Apa lagi? Baca tu komen. Dia tak tanya, kita baca komen dia. Komen. Like, share, komen dia, like me guys. Okay, lepas tu kita ada siapa lagi? Pilihlah jalan yang kamu selesa dan pro serta minat. Betul? Kan? Jadi kita perlu ikut keselesaan. Jangan pernah kita rasa like macam ada pressure, ada tekanan. Sebab kita nak buat benda ni ikut keselesaan. Sebab ni bukan peperiksaan ataupun bukan apa orang kata satu ujian untuk awak. Cukup sekadar awak menyampaikan kepada orang yang betul dan dengan cara yang betul, insyaAllah. Jadi kita ada siapa lagi? Terbaik penerangan semua panel. Alhamdulillah. Harapnya sampailah ya kepada semua orang. Sebab kami ni pun insan biasa. Jadi insyaAllah sama-sama kita berkongsi. Kalau ada yang salah daripada saya ataupun rakan-rakan, boleh tegur. Siapa di box? Apa tu? Ya Kit, silakan. Tu boleh saya mencelah? Okey. Boleh. Boleh silakan. Boleh. Silakan. Okey, sekejap Subhanallah. Macam ni saya saya pakai kamera aku nervous. Tak apa. Tak apa. Santai. Slow git. Tu boleh ke semua panel boleh ke semua panel conclude
dia macam dia macam Menyimpul. beri kesimpulan keseluruhan keseluruhan topik kita pada malam ini. Semua panel. Boleh, tak? boleh. Azrul, silakan. Silakan Azrul. Okey. Silakan. Pergulungan. Pada saya kesimpulan yang saya bagi tahu tadi lah tentang halangan dan cabaran tentang akhlak dan kesantunan. Betul banyak halangan dan cabaran dalam dakwah, tapi kita sebagai orang Islam terus kuat menghadapi cabaran ni sampai ke yang lahat. Kita kena menyebarkan agama Islam, insya-Allah, supaya Islam terus dipandang tinggi, terus kuat, dan akhlak dan kesantunan juga tidak perlu ditekankan dalam dakwah. Sebenarnya akhlak dan kesantunan perlu dikekalkan dalam setiap komunikasi, dalam setiap interaksi kita sama kawan-kawan, ibu bapa, keluarga. Itu yang perlu ditekankan lah, akhlak dan kesantunan kita dengan kawan-kawan, keluarga semua kan. Itu yang kita perlu jaga. Itu sajalah kesimpulan saya. Baik, boleh saya teruskan ke? Rakit? Boleh. Untuk kesimpulan. Baik, terima Saya kasih. Jadi saya bersetuju dengan apa yang Azrul katakan tadi. Kita harus terus kuat dalam menyampaikan dakwah ni, sebab setiap manusia ni pasti ada ujian masing-masing kan. Jadi apatah lagi bila mana kita nak menyampaikan dakwah, pasti ada ujian kita. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah terus kuat, teruskan apa yang kita lakukan. Bagaimana niat dan cara kita betul, insyaAllah akan dipermudahkan. Jadi daripada saya, yang apa saya boleh simpulkan daripada tajuk kita pada hari ini, yang pertama, bila mana kita nak berdakwah atau menyampaikan satu ilmu, kita harus faham. Kita harus mendalami dan kita harus kenal apa dakwah yang dimaksudkan. Dan kita perlu ada tujuan yang sangat jelas supaya apa yang kita nak sampaikan kepada khalayak ramai itu dapat diamalkan dan diaplikasikan di dalam pasaran mereka lah. Sebabnya setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita sebarkan, insyaAllah akan menjadi asbab kebaikan kepada orang ramai dan akhirnya nanti akan berikan kebahagiaan kepada orang sekalian kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bila mana kita nak bercakap depan orang ramai, bila mana kita nak belajar depan orang ramai, jangan pernah ada rasa malu. Jangan pernah ada rasa segan nak bercakap dengan orang ramai. Sebab itu proses pembelajaran. Tak ada orang yang baru-baru lahir terus pandai petah bercakap. Tak ada. Semuanya belajar. Perlu saya sendiri belajar, Azrul pun belajar, Rafiq pun belajar, Akid pun belajar, dan saya percaya rakan-rakan yang ada pada malam ni pun belajar. Jadi teruskan belajar, dan insyaAllah saya doakan dan saya rasa menyokong setiap apa yang rakan-rakan lakukan, semoga apa yang diimpikan, apa yang dicapai, apa yang dihadapkan akan capailah seperti nanti, insyaAllah. Jadi akhir kalam, saya nak petik juga daripada Azrul tadi katakan, kita sebagai umat Islam haruslah terus menyokong dan juga mendukung serta memelihara institusi agama kita, sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kan? Jadi kita harus kuat dan terus memelihara agama kita supaya kita dapat menjadi sebuah negara yang hebat di mata dunia negara lain, insyaAllah. Jadi di kesempatan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kelab Al-Falah kerana sudi berjemput saya sebagai panel pada malam ini untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga orang kata input yang ada kepada rakan-rakan penonton dan rakan-rakan panel. Jadi terima kasih juga rakan-rakan panel pada hari ini, Saudara Rafiq, Saudara Azrul. Saya dapat juga sedikit ilmu daripada kalian semua, daripada kalian berdua, insyaAllah. Sekiranya ada lagi peluang dan masa untuk kita berkongsi, berjumpa, insyaAllah kita akan duduk semeja dan kita berkongsi, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada saya. Saya minta maaf kalau ada kesilapan daripada tutur berbicara, ada terguris mana-mana hati pihak. Jadi saya minta maaf. Kalau ada, boleh lepas ni DM saya lah. Jadi insyaAllah saya doakan yang terbaik untuk semua. Ada rezeki kita berjumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih. Last kata daripada saudara Rafiq. Jadi insyaAllah kesimpulan daripada saya ialah yang penting kita tak boleh anggap dakwah tu adalah satu benda yang kita kena bercakap, kita kena bagi tahu orang ni, kena dakwah orang ni, kita kena bacakan doa untuk dia semua. Kita tak boleh fikir dalam konteks tu. Jadi macam saya kata, gunakan media sosial ni sebaiknya. And apa yang kita ada, maksudnya kita share, kita retweet, kita repost tu semua adalah satu kebaikan, satu impact yang positif untuk orang-orang yang lain. Jadi insyaAllah sama-sama kita sebarkan dakwah dan at the same time kita dapat pahala untuk bekalan kita sendiri. Jadi InsyaAllah. mana yang silap daripada saya datang daripada diri saya sendiri, dan mana yang baik datang daripada Allah SWT. Jadi terima kasih. Terima kasih juga
pada Kak Al-Falah. Lupa nak beritahu tadi. Terima kasih Kak Al-Falah kerana jemput saya. Terima kasih juga Saudara Rafiq, Saudara Irfan. Puasa yang sangat benar. Saya dapat catat antara beberapa ilmu yang saya dapat. InsyaAllah nanti ada rezeki kita boleh sama lagi lah. Kan, InsyaAllah. InsyaAllah. Maaf kalau saya tulis kata tadi cakap semua. Maaf semua. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir pada malam ini dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Saya rasa perbincangan ini pada malam ini sangat padat dengan perkongsian yang dikongsikan. Moga apa yang kita terima masuk tinggal kiri, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tidak sekarang masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Ya Allah. Okey. Sama-sama. Terima kasih atas perkongsian. Kesimpulannya dakwah yang bijaksana ialah pendekatan dakwah yang holistik, mampu menarik perhatian dan menyampaikan mesej kepada golongan sasaran yang berkesan. Moga kita semua dapat menggunakan apa dulu Allah kurniakan untuk melaksanakan dakwah dengan bijaksana. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada sesi penggambaran ke apa ya? Screenshot ke tak ada ya? Boleh jumpa. Semua terbaik. Semua orang terbaik. Terima kasih kepada penonton yang sudi Terima kasih. Terima kasih. Korang memang sporting Terima terbaik. kasih. Screenshot. Sporting. Okey, 1, 2, 3. Alright, done. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. InsyaAllah. Rezeki jumpa lagi. Rafiq, Akid, Saudara Irfan, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih sangat. Terima kasih Azrul. Terima kasih Rafiq. Terima kasih Akid. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Bye-bye. Selamat malam. Malam. Matikan kan? Matikan apa ni? Hello?
Saya nak buang.